So guys, selamat datang ke SRTV. Jadi itulah dia tiupan whistle untuk perlawanan di antara Perak FA dan juga Sabah FC, iaitu perlawanan away untuk Sabah untuk pusingan pertama bagi perlawanan MFL Challenge Cup 2025-2026 dengan keputusan kosong Perak dan kosong Sabah FC. So okay guys, apa yang bakal aku komen ni adalah berdasarkan daripada perlawanan di separuh masa kedua saja. Pasal memang aku dah sempat dah tengok perlawanan separuh masa pertama tu. Aku ada rakam perlawanan ni, tapi aku buat keputusan untuk tidak melihat untuk separuh masa pertama lah. Pasal kemungkinan besar besok aku takut aku tidak ada masa untuk keluarkan video ni. So that's why kenapa aku terus keluarkan sajalah. Jadi adalah merupakan satu kecewa lah. Basically aku kecewa dengan persembahan yang dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ni. That's why kadang-kadang aku malas untuk puji pemain kita sebenarnya. Pasal berdasarkan daripada persembahan melawan Negeri Sembilan tempoh hari, nampaklah ada beberapa few player pemain import yang aku beri pujian tentang corak permainan mereka. Undang Emba aku katakan nampak bijak, nampak dia punya IQ tinggi untuk perlawanan tersebut. Tapi unfortunately bagi perlawanan menentang Perak FA ni, macam kita tim yang berada di saingan Liga Super menentang tim yang berada di saingan Liga A1. Lepas tu kita macam turut menyemai rentak mereka. Macam kita pun memberi persembahan seolah-olah satu pasukan yang bermain di Liga A1. Itu aku perhatikan perlawanan macam apa masalah dia orang ni, kenapa macam dia orang ikut mentality Perak lebih kurang macam tu. Pasal patut kau persembahkan satu pasukan yang bermain di Liga Super. Jadi kau berikanlah persembahan mentality as a pasukan yang bermain di Liga Super untuk perlawanan ni. Jadi ianya macam membantutkan untuk kita mendapatkan keselesaan lah untuk sebelum menuju ke perlawanan pusingan kedua di Sidang Likas nanti. Ya, aku masih akui peluang kita masih terbuka juga untuk memenangi perlawanan ni dan menempah tiket ke perlawanan akhir. Cuma of course dalam hati kita mengharapkan cushion yang selesa jugalah sebelum menuju ke perlawanan pusingan kedua tu. Basically pemerhatian aku di sepanjang separuh masa kedua tu, satu, memang kita punya stamina player kita memang out lah. So ramai yang macam aku tengok macam yang especially pada minit ke-80 tu ramai sudah start cramp, ramai yang sudah menghampai. Even dalam masa yang sama dua pemain kita menghampai juga. Macam susah untuk meneruskan perlawanan. Di sini impact dia lah, maksud aku tu I'm talking about stamina. Pasal bila sudah stamina kita tidak dapat kekalkan di sepanjang perlawanan tu, of course fokus untuk berada di perlawanan tersebut, untuk hadir dalam perlawanan tersebut tu semakin berkurangan. Pasal aku perhatikan macam tidak ada proper scanning yang dilakukan oleh player-player kita untuk memerhatikan di mana kedudukan player-player lain yang sesuai ataupun player-player yang kosong yang lebih sesuai untuk mendapatkan bola tersebut. So keputusan decision yang dilakukan oleh player-player kita agak lambat pada perlawanan ini, membuatkan pemain-pemain Perak dapat masalah untuk kembali regroup di dalam kotak D mereka. So macam peluang-peluang yang terbuka yang sepatutnya boleh kita penetrate kubu diorang tu telah pun ditutup oleh player-player Perak. So ini yang aku perhatikan di sini. Lambat bertindak, lambat berfikirlah. Lebih kurang macam itu yang dilakukan oleh player-player kita. Lepas tu aku boleh katakan juga macam apabila ada berlakunya serangan macam serangan pantas begitu, tidak ada proper backing dari player-player lain. Semua lambat untuk naik ke atas. So inilah yang aku sentuh tadi, sebab stamina itulah yang aku rasa memberikan efek besar untuk persembahan di separuh masa kedua tu. Lagipun memberi hantaran ke dalam kotak D pun aku tengok macam ala-ala, macam syukur-syukur saja janji ada hantaran lintang ke dalam. Macam tidak betul-betul disukat, tidak proper untuk memerhatikan di mana kedudukan player kita. Lebih kurang macam tu. Sekali lagi, tidak menggunakan kelebihan Denningham juga pada perlawanan ni memberi efek yang antara efek yang menyebabkan kita gagal untuk menjadikan gol, di mana Denningham lebih digunakan selaku central defense lah. Aku pun macam tidak nafikan juga pasal Gaby simpanan, Dominic pun simpanan. Kita sekali lagi tidak boleh memaksa betul pemain untuk beraksi juga pada tiap-tiap perlawanan. Kita kena perlu risaukan juga
stamina dan juga kecergasan mereka lah. So aku faham sekali kenapa Dominic tidak diturunkan dalam perlawanan ni. So membuatkan serangan kita macam tidak hadir dari mana-mana bahagian, dari tiap bahagian. Dia lebih bertumpu kepada bahagian ondong ombak pada awalnya. Selepas ada beberapa pertukaran pemain dilakukan, baru Dingham kembali kepada posisi asal beliau. Barulah start kita nampak ada gerakan, ada serangan di situ. Pasal bagi aku, sebelum kehadiran pemain import lain ni, di sebelah Dingham itulah ada merupakan satu kekuatan kita sebenarnya. Dengan kehadiran Dingham situ, aku boleh katakan juga Dingham pun telah mendapat dia punya sentuhan. So memang kita banyak rely untuk bahagian sebelah situlah. Dan unfortunately sekali lagi ianya tidak diberi keutamaan pada perlawanan ni. So kalau aku yakin kalau lebih awal Dingham berada di kedudukan tersebut, ada akan banyak chances, peluang dan serangan kita pun akan jadi pelbagai pada perlawanan tu. Aku perhatikan juga kalau kamu tengok dalam satu masa apabila kita menggerakkan bola, tidak ada pemain yang berada di bahagian tengah untuk cuba memberi passing option kepada pemain kita, membuatkan pergerakan kita begitu predictable lah oleh pihak lawan. So ini pun antara benda yang aku boleh katakan yang membuatkan walaupun kita ada gerakan serangan, tapi ianya agak mudah untuk dibaca oleh pihak lawan. So aku sebenarnya tak pastilah apa perancangan untuk perlawanan ni. Adakah kita cuma pasal kita mengetahui beberapa pemain utama kita tidak dapat diturunkan, perlu direhatkan, dan kita menggunakan pemain yang jarang kali, bukan jarang sekali lah, tapi bukan pemain utama lah, boleh katakan begitu, untuk menjadi kesebelasan utama pada perlawanan ni, membuatkan mungkin kita bermain dengan berhati-hati. Itu yang aku nampak di sini lah apa yang dilakukan oleh Sabah FC. Kemungkinan besar kita lebih menumpukan apa yang kita miliki di Likas dan mengelakkan kesilapan dan juga gol yang mungkin dilakukan oleh pihak lawan pada pusingan pertama ni. Again, itu pandangan aku saja, aku tak pastilah. So basically kalau dari segi result, this is a good result kerana kita bermain away. So kita mengikat, basically kita sebenarnya mengikat pasal aku merasakan Perak cukup bagus jugalah pada perlawanan ni. So disebabkan aku mengatakan kita mengikat Perak di stadium mereka. Aku rasa memang itu yang cuba ditarget lah sebenarnya oleh Sabah FC. Kerana sekali lagi aku rasa kita mahu perlawanan ni dibawa ke stadium Likas. Hopefully di situlah kita akan mendapat apa yang kita inginkan, dan hopefully perancangan tersebut berjaya lah apabila di Likas nanti. So guys, itulah ulasan secara ringkas mengenai perlawanan hasil pada pemerhatian aku di separuh masa kedua saja. Mengingatkan sekali lagi, jadi sebarang kekurangan tu anda boleh letakkannya di ruang komentar di bawah untuk kita sama-sama berbincang sesama sendiri. So bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.